Apakah pendapat Datuk tentang tarikat Naqsyabandiyah? Ini banyak kali diulang cerita, berpuluh, beratus tarikat Naqsyabandiyah, bukan satu. Antara banyak-banyak itu banyak yang tak betul, banyak yang menyeleweng kerana pembawa dia. Tapi nama tu dia ambil, dia namanya Naqsyabandiyah sebab nama tu terkenal, Bahauddin Naqsyaband, pengasasnya Bahauddin Naqsyabandi. Okey, mungkin sudah maksudkan tarikat yang ada di Malaysia pun banyak. Di Lenggeng ada Naqsyabandiyah juga, di Rawang Naqsyabandiyah juga. So dia boleh Naqsyabandiyah tapi sembunyi-sembunyi sebab politik dia iktiraf tarikat. Di Kedah banyak Naqsyabandiyah. Okey, ada satu Naqsyabandiyah Al-Aliyah. Naqsyabandiyah Al-Aliyah itu yang dibawa oleh Syekh Nazir Al-Qubusi. Yang itu tak payah pada sebab itulah ada petua. Kalau tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah yang menerusi silsilah Syekh Nazim Al-Qubusi telah dipetua oleh Jakim bahawa tarikat itu menyeleweng. Kalau ada tengok Sokor Bahid tadi hari malam lah, hanya buat sobak ini ada pengarah Jakim membuat kenyataan yang tarikat yang diharamkan itu tarikat yang menggunakan tarian dalam masa berzikir. Itu yang tak disebut, itu yang tidak boleh. Adapun yang mereka zikirkan tidak ada masalah, kalimat zikir tak ada masalah. Tapi yang itu sebab bukan itu, sebab dia mungkin dia tak tahu kot. Sebenarnya dihukum tarikat Naqsyabandiyah Syekh Nazim dia boleh tak boleh, itu bukan itu tak ada masalah. Yang tak bolehnya kerana kitabnya The Seven Ocean tapi Inggeris. Saya tak kerti sangat Inggeris, baca tu boleh faham lah. So The Seven Ocean dia membawa pengajaran martabat 7 akan sampai kepada wahdatul wujud yang oleh Hamzah Pansuri bagi Nusantara. Timur Tengah banyak lah. So wahdatul wujud ialah kepahaman kepada yang ada ini hanya satu je, the existing only belong to one. God the honor, God is the greatest, God is unity. We human a part of Allah. Itu sampai kepada yang halal kata Anal Haq, Al-Haq Allah, Anal Haq akulah Tuhan. Kata halal juga, ma fi jubati illallah, tidak ada dalam jubah aku ni, di jubah aku, ma fi jubati, tidak ada dalam jubah aku illallah, mereka Allah, aku adalah Allah. Situlah yang senang dihukum, mengatakan dia sudah menyimpang dan tidak boleh. So itu yang kita tak buat. Saya tak pernah menari, tak zikir dengan menari, tapi kalimat-kalimat zikir yang kita pakai dan sebagainya walaupun ada persamaan, tapi itu fatwa kata bukan zikir. Kalau kata tak boleh zikir itu la ilaha illallah, tak boleh ya. Memang zikir itu universal boleh. Okey, yang tak bolehnya saya tekan balik, yang tak boleh sebenarnya Naqsyabandiyah ahli Indonesia ini kerana pegangan kepada martabat 7, pegangan kepada wahdatul wujud. Wahdatul wujud, kita adalah Tuhan, Tuhan adalah kita, alat Allah Ta'ala. Dia balik pada ayat Allahu nurus samawati wal ard masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Panjang cerita. Allah itu cahaya langit dan bumi, semua ni Allah. Dia terima kot tu. Kita tak pergi gitu.
apapun itulah yang secara ringkas saya sebutkan, maka tak boleh, kerana petua kata tak boleh. Dalam Facebook ada seorang kata, Arundin kata zikir sambil menari itu hukumnya harus. Benar kata Arundin kata begitu. Syah Naqsyabandiyah telah berkata, pada suatu hari aku dan sahabatku sedang bermuraqabah, lalu pintu langit terbuka dan gambaran musyahadah hadir kepada aku. Kalaulah mendengar satu suara berkata, tidakkah cukup bagimu satu kalimu hadir ke meninggalkan mereka yang lain dan hadir ke hadirat kami secara berseorangan. Inilah yang tadi kebetulan tu. Petul kebangsaan 3 April 2020 tu mengatakan Syekh Naqsyabandiyah al-Ayah adalah menyeleweng dan bercanggah pengajaran Islam, sedangkan mengapa tiada lagi. Okey, samalah. Teman bahagian yang akhir itu telah saya jawab, memang diharamkan. Sebahagian awal itu telah saya jawab, kita katakan bahawa dia sudah menyeleweng. Dan bahagian yang kedua yang mengatakan muraqabah, musyahadah, itu semua itu dipanggilkan panak. Itu yang berlaku. Panak macam itu banyak berlaku kepada tarekat lain, tapi tarekat ini saya sebut tadi, tarekat ini kerana dia membawa kepada seven ocean tu, peringkat-peringkat yang dinaikkan, yang sama dengan dipanggil peringkat martabat 7 daripada peringkat 1, 2 sampai yang akhir itu anallah, yang paling atas adalah Allah Ta'ala. Itulah maka dia tidak boleh. Senang sahaja saya dalam konteks ini saya tidak nak mengaitkan zikir dengan sebahagian tarikat. Macam anda berzikir tadi dengan saya masa maghrib, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allah Akbar, Allah Akbar. Kita tidak kait dengan sebahagian tarikat, tapi dia zikir. Wa yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wa ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanak faqina adzabannar. Ini ayat yang pada saya membolehkan yang nama dia zikir. Boleh ke tidak aku dengan menari? Istilah menari itu walaupun anda tak faham sangat, saya jawab boleh, kerana Nabi pernah berzikir atas belakang unta. Sahabat naik unta berzikir. Anda boleh bayang ke tidak orang naik atas belakang unta berjalan tu, orang duduk macam mana? Kalau unta laju, anda boleh berzikir dengan Allahu Allah haq, Allahu Allah. Dia tak ini la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu dengan sendirinya. Okey, ayat tadi, orang-orang yang ingat kepada Allah, sebut nama Allah qiyaman, waktu mereka berdiri, wa qu'udan, waktu mereka duduk, wa ala junubihim, waktu mereka tidur. Ruh ayat ini mengatakan zikrullah boleh dibuat dalam semua keadaan. Berlari, berjalan, morning walk, jogging, boleh. Wa qu'udan, ada duduk, ada berehat. Wa ala junubihim, ada sedang tidur. Tiga menunjukkan bahawa zikir boleh dilakukan dalam serba keadaan. Menari, lelaki sahaja, tak ada seorang perempuan pun, sama-sama melepasi jemu, melepasi mengantuk, melepasi rasa malas dan sebagainya, datang kegirangan, tapi menari dengan ingat nama Allah. Malah kalau zikir pun tak ingat kepada Allah, dia bukan zikir. Sebab zikir terbaik zikir hati. Sebab saya katakan apapun, tapi itu adalah pandangan
sehinggalah kepada adakah tidak ayat Quran atau hadis yang melarang, yang kata jangan berzikir sambil menari. Saya tak jumpa. Bila tak jumpa, dia balik kepada al-ibahah al-asliyah, balik kepada kaedah semua benda dalam hidup ini pada asalnya semua harus, sampai ada hukum tak boleh, baru tak boleh. Menari, saya pernah baca tapi sudah tengok balik, nak kena cari balik. Saya pernah baca sahabat bila dalam peperangan, sedang dalam mereka pegang pedang, tiba-tiba diberitahu kata musuh sudah menyerah, musuh sudah lari, musuh sudah kalah. Mereka memuji Allah dengan menari dengan pedang mereka. Itu yang kita nampak Arab sekarang, sampai kepada Malik Abdullah pun menari, yang Saudi punya menari kebangsaan dia tu menari, mufti dia menari, tapi Allah pun dengan pedang mereka. Sebab tu saya katakan, maka atas itulah maka harus pada asasnya, walaupun tak pernah saya buat, kalau timbul mafasid, kerosakan yang nyata, barulah boleh. Tapi untuk mengharamkan satu benda tanpa nas yang sah, tanpa ada alasan yang kokoh berpegang, sukar. Tiap. Tapi mereka berani. Timbul soalan tentang petua ASN, ASB. ASN, ASB tu yang memang orang tahu semua dah hukum dia. Bila petua kata harus, petua kata harus, walaupun ada dua mufti kata selama tak, selama tetap berpegang kepada haram. Okey, petua harus dalam keadaan nas Quran terang-terang, ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba haram, sikit pun haram. Sedangkan riba yang terlibat dalam section transaction ekonomi yang ada pada ASB itu, daripada conventional bank, melebihi 40% riba. 40% tinggi. Sedangkan biasa kita benarkan atau ijtihad lah 5%, ya 5% unsur riba boleh masuk, kalau tak boleh mengelak 5% boleh. Zaman saya 5%, ini 40. Pun diberi petua kata boleh atas satu alasan, satu excuse, darurat. Gunakan darurat. So darurat boleh terima ke itu darurat? Darurat dengan makna tadi, kalau tak makan mati, tak ambil riba kita pingsan. Adakah dengan tidak amalkan riba ASB kita pingsan? Saya tak ambil ASB, tak ambil ASN, tak miskin-miskin tapi tak kaya-kaya, tak apalah, saya salute, saya terima itu sebagai fatwa. Maka mereka tanggungjawab, kata boleh maka boleh, sama dengan tadi maka mengatakan haram, tapi jangan gunakan alasan itu rendah sangat. Kalau kena menari itu banyak alasan yang kita boleh menari, tak apa. Macam Nabi menghalalkan tarian yang orang Ansar berkahwin, dia kata Aisyah, bagilah peluang mereka main gedang, berdufuh, gendang menari, kerana mereka menghadapi arus pengantin. Maknanya boleh berhibur, tapi jangan sampai melampau-lampau lah. Itulah dia pandangan saya.